Part A, kewajipan kontraktor. Okey, dalam dua kelas sebelum ni, Part 1 dan Part 2, kita dah cover sampai levy yang perlu dibayar oleh kontraktor bagi projek melebihi RM500,000 dengan denda-dendanya pun dijelaskan dalam talk yang sebelum inilah, dalam dua part sebelum inilah, Part 1 dan Part 2. Jadi hari ni kita nak sambung Part 3 dan saya harap kita boleh habis dalam tempoh 1 jam ataupun mungkin maksimal 1.5 jam sajalah, sebab lepas pada ni dah habis konten untuk Akta 520 yang kita cover dalam subjek ni lah, untuk pelajar-pelajar sarjana muda teknologi kejuruteraan awam pembinaan. Baik, bahagian ke-8A, kewajipan kontraktor. Saya dah jelaskan beberapa proses apa yang berlaku dalam akta, apa yang kita baca dalam akta. Kita dah pun bedah siasat lah, bedah buku. So kita sampai ke kewajipan kontraktor 38B, 34B ya. Seorang kontraktor yang mengusahakan apa-apa kerja pembinaan hendaklah memberitahu, mengemukakan, maklumkan kepada lembaga apa-apa maklumat berkaitan dokumen dan dokumen termasuk apa-apa dokumen sokongan yang berhubungan dengan kerja pembinaan sama ada baru atau sebaliknya mengikut akta ini. Maknanya kontraktor perlu memaklumkan kepada CIDB pendaftaran projek. Tadi pendaftaran ataupun sebelum ni pendaftaran kontraktor. Yang ni pendaftaran projek. Mana projek yang kita dapat, kita kena mengisytiharkan. Mengisytiharkan kepada CIDB lah. Sebab tu kita ada satu yang atas cerita pasal pembayaran levy dan sebagainya. Memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut peruntukan akta. Maknanya kontraktor punya tanggungjawab. Kewajipan kontraktor memastikan pembinaan dijalankan mengikut peruntukan akta, mana-mana peraturan terma syarat yang dikenakan lembaga undang-undang tulis yang lain, dan memastikan keselamatan. Maknanya ini fungsi utama kontraktor 34B1 ni lah. A, memaklumkan kepada setiap lembaga. Yang kedua, menjalankan mengikut peruntukan. Pembinaan dijalankan mengikut peruntukan. Yang ketiga, memastikan keselamatan. So, 3 part ni sangat penting bagi fungsi sesebuah ataupun seseorang kontraktor. Yang kedua, bagi maksud section ini, memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan, artinya memastikan bahawa mana-mana bangunan atau kerja pembinaan yang sedang dijalankan atau telah dijalankan dengan apa cara yang satu, tidak menyebabkan risiko kecederaan. Mengancam. Mengancam ni apa? Hazard. Hazard. Risiko kerajaan. Kalau kat sini sesuai untuk buat, maka pastikan safety lah. High-rec lah. Okay. RC. Saya ni dah diajar oleh Dr. Ragu. High-rec. Subjek ni ke? Subjek ni. High-rec. Hazard. Ancaman. Menyebabkan risiko kerusakan kepada mana-mana orang atau kerusakan kepada apa-apa harta. Tidak menyebabkan keruntuhan bangunan. Ini kes berat lah. Atau sebahagian. Tidak menyebabkan keruntuhan atau mengancam untuk menyebabkan keruntuhan keseluruhan ataupun sebahagian bangunan yang berkenaan dengan kerja-kerja pembinaan atau mana-mana bangunan yang berada di pembinaan yang sama. Jalan ataupun pembentukan dari pembentukan selari itu sebelahan rapat dua. Jadi tak boleh memastikan apa-apa keruntuhan. So, dua benda. Yang pertama, bangunan yang dia nak buat tu tak boleh. Yang kedua, juga sekitaran. Dia panggil, apa dia panggil? Kalau ke jalan, dia panggil ROW lah. Right of ways. Kalau bangunan dipanggil grid line kita tu lah. Dia panggil scope of work kita tu. Tidak berlaku apa-apa apa-apa kejadian keruntuhan yang mengancam keseluruhan atau sebahagian daripada pembinaan. Jadi, fungsi kontraktor daripada sudut ini, kita boleh nampak yang pertama, kewajipan kontraktor yang paling penting adalah isytihar. Yang kedua, peruntukan diikuti. Yang ketiga, keselamatan. Dan kerja keselamatan tu dijelaskan lagi. Yang pertama, tidak mengancam, tidak memberi risiko kecederaan, tidak menyebabkan keruntuhan bangunan
ataupun sebahagian daripada bahagian pembinaan tu tersebut. Maknanya apa saja dalam kontrak tu ada dua kerja saja. Senang ada dua kerja je lah. Yang pertama, register. Yang kedua, buat ikut peraturan. Yang ketiga, keselamatan tu dijelaskan lagi sekali. Memastikan keselamatan kepada bangunan yang dibina ataupun apa-apa bangunan ataupun infra yang associate dengan bangunan yang dibina tadi. So, fungsi kontraktor dalam kes ni, kita boleh katakan ada tiga saja. Ini kita harap clear. Ada tiga saja. Yang pertama, apa nama, isytihar. Yang kedua, ikut peruntukan. Yang ketiga, keselamatan. Tiga saja. So, memastikan keselamatan. Jadi, akta ini sebesar-besar cerita selama ni, dua part dah kita cover. Sampailah part bahagian kewajipan kontraktor. Rupanya kewajipan kontraktor yang besar adalah itu sajalah. Itu sajalah. Dia boleh buat kerja pembinaan dan sebagainya, tapi dia memastikan tidak berlaku hazard untuk mengancam nyawa ataupun mengancam dari segi aspek keruntuhan bangunan itu tadi. Pelanggaran. Jika kontraktor didapati melanggar mana-mana kewajipan di bawah Seksyen 34B1 yang tadi tu, tiga benda tu, lembaga boleh membuat sama ada salah satu atau semua yang berikut. Yang pertama, mengambil orang berkelayakan. Berkelayakan. Okey, sekejap. Pelanggaran kewajipan. Jika lembaga berpendapat bahawa seorang kontraktor telah melanggar mana-mana kewajipan di bawah Subsection 34B1, lembaga boleh membuat sama ada salah satu atau semua yang berikut, mengambil orang berkata pakar untuk menjalankan apa Okey, yang ini sebenarnya penyiasatan. Oh, sorry. Ini sebenarnya penyiasatan. Okey. Dan ujian. Sebagaimana yang perlu untuk menasihati lembaga tentang semua perkara berhubungan dengan keselamatan bangunan dan berkenaan kerja dijalankan pembinaan sedang dijalankan atau telah dijalankan. Jadi, lembaga boleh mengambil mana-mana orang yang berkelayakan ataupun pakar untuk membantu lembaga menyiasat. Menyiasat ataupun membuat ujian yang perlu dan kemudiannya nasihat lembaga. Apa nak kena buat? Adakah dia salah dan sebagainya lah. Ataupun macam mana punca-punca kelemahan dan sebagainya. Yang berhubungan dengan keselamatan bangunan yang berkenaan dengannya atau kerja pembinaan sedang ataupun telah dijalankan. Okey. Mengenalkan ke atas kontraktor itu semua atau mana-mana arahan. Dan ini maknanya mengambil tindakan lah. Mengambil tindakan. Subsection 2. Subsection 2 rasanya kita boleh baca lagi. Yang ni. Subsection 2 ni di bawah. Subsection 2 ini di bawah sini. Sekejap lagi kita akan jumpa. Apa tindakan yang boleh diambil? Tindakan yang boleh diambil. Oleh lembaga. Yang ketiga, apa yang CIDB boleh buat? Mengenakan penalti tidak melebihi RM500,000 ke atas kontraktor. Maknanya, kalau didapati bersalah atas tiga fungsi di atas ni, didapati bersalah atas tiga fungsi di atas ni, lembaga boleh pertama dia buat siasatan, yang kedua dia buat sebarang ujian yang perlu untuk memastikan, untuk melaporkan situasi tersebut. Yang kedua, mengenakan atas kontraktor arahan dalam subsection 2 yang kita akan baca dan memberi penalti. So, itu yang boleh dibuat oleh CIDB lah. Okey, apa yang masuk subsection 2 ni tadi? Subsection 2 ni nak cerita apa? Subsection 2 dicerita tentang lembaga boleh bagi maksud keselamatan awam dan mencegah situasi ancaman tadi. Situasi ancaman keselamatan tadi. Keselamatan awam dan mencegah. Maknanya dia buat dua kerja lah. Satu, dia memastikan keselamatan awam. Yang kedua, dia mencegah daripada berlakunya
isu-isu keselamatan awam di tempat kerja. Ikut subsection 34B-2 yang tadi yang atas, yang ni. B, ni C, ni B-2, yang ni. Yang ini, yang ini. 34B-2. Jadi, dalam kes ini dia kata, lembaga boleh bagi masuk keselamatan awam atau mencegah apa-apa situasi yang disebut dalam subsection 34B-2 mengeluarkan satu arahan bertulis kepada kontraktor kerja supaya kontraktor itu, okey, ini tindakan yang boleh diambil. Apa dia? Yang pertama, dia boleh menghentikan kerja pembinaan. Ini stop work order lah. Satu tindakan yang boleh diambil oleh CIDB jika mendapati mana-mana kontraktor yang menjalankan kerja tidak memastikan kerjanya itu satu berdaftar dengan CIDB, yang kedua uh, menjalankan kerjanya mengikut semua peraturan dan undang-undang mengikut akta ini, dan yang ketiga memastikan keselamatan dan mengalihkan ancaman, jadi mengeluarkan ancaman daripada tempat kerja dari segi aspek kesihatan awam, maka pihak CIDB boleh menghentikan kerja pembinaan tersebut. So bila kita berhentikan kerja pembinaan, kesan dia adalah yang paling ketara, bila hentikan kerja pembinaan, stop work order, pekerja tidak bekerja lah. Bila tidak bekerja ni, progres tak jalan lah. Bila progres tak jalan, nanti kalau lama akan menjejaskan tuntutan lah. Sebab pekerja duduk di tapak, dia orang bekerja dengan selalunya gaji harian. Gaji harian. So bila kata gaji harian, katalah dalam masa seminggu, stop work order, tak dapat nak kerja. Disebabkan oleh stop work. Ni yang dipanggilkan menghentikan kerja pembinaan. Maka dalam tempoh seminggu tu juga tak dapat nak buat kerja, seminggu tidak ada gaji. Boleh bayanglah bila pekerja binaan buruh yang seminggu tidak bergaji, mereka akan mencari kerja lain, selalunya cari kerja lain lah. Sementara waktu nak isi bilangan-bilangan hari yang yang tak dapat kerja tu tadi. Ataupun majikan kena bayar dulu in advance saraan walaupun tak dipanggil gaji sebab tidak ada kerja, saraan. So lama-lama dia akan memberi beban kewangan kepada majikan dia orang, kontraktor. Dan kalau kontraktor juga tak mampu bayar satu peringkat, pekerja ni akan lari pergi tempat lain, dan kejap lagi nak panggil balik jadi susah. Itu kalau lari. Kadang-kadang berlaku orang apa, ketidakpuasan hati itu boleh menyebabkan ketegangan dalam tepak. Sebab orang nak makan, duit tak ada kerana tak ada gaji tak ada kerana tak ada kerja tak ada kerana stop work order. Jadi rantaian tu dalam tempoh yang masa panjang boleh boleh memberi ketegangan, sebab orang tak dapat nak makan ni, dia orang akan agresif, dia orang akan tetap cari untuk saraan. Jadi itu risiko-risiko yang akan mungkin timbul kalau stop work order terlalu lama. Kalau setakat dia lari keluar pergi projek lain tu, tak ada lah isu sangat. Tapi isu lain akan timbul lah. Isu lambat, isu alat rosak, isu barang rosak dan sebagainya. Termasuk berlaku juga kalau lah kontraktor tu dah di stop work order dalam tempoh masa yang lama. Risiko yang selalu berlaku di tapak juga adalah berlaku kecurian bahan binaan. Kecurian bahan binaan. Mana-mana barang binaan yang tak dipasang lagi ataupun dah dipasang tapi tak dibayar, kontraktor ni ataupun subkontraktor ni, bukan subkontraktor, pekerja tu. Pekerja tu akan pergi buka balik dan dia akan jual di pasaran gelap lah. Benda ni selalu berlaku lah kalau peralatan yang boleh dijual macam lampu, macam kipas siling, kipas dinding, kabel-kabel, switches yang besar-besar tu, semua tu boleh dijual semua untuk orang, untuk M&E lah. Tapi kalau kontraktor awam, mungkin dia buat lari tiling ke, dia buat lari simen ke, dia buat lari benda-benda ataupun dia buat lari tools, dia buat lari machineries, hacker ke, grinder ke, drill ke, semua benda ni dia buat lari dan dia akan jual. So ini kesan besar apabila menghentikan kerja pembinaan. Setakat sehari 2 hari tu mungkin boleh lagi, tapi kalau lajak sampai seminggu 2 minggu, pekerja ni mungkin dia tak lari saja, dia bawa lari semua barang-barang yang boleh dibawa lari. Kat sana akan berlaku timbul masalah lain pula. Barang tak cukup, kejap lagi barang hilang, inventory hilang, benda dah pasang kena buka balik, kabel dah pasang dia akan potong untuk buat keluar kabel untuk dijual dan sebagainya. Jadi dia orang nak hidup.
pekerja buruh binaan. Sebenarnya tak buruh pun sama juga lah, orang lain pun sama lah, walaupun tak buruh tetap nak hidup, tetap nak makan kan. Jadi ini akan menyebabkan benda terdedah kepada risiko-risiko lain yang kita tak mahu lah. Sebab tu keselamatan awam daripada mencegah situasi-situasi yang mungkin menyebabkan apa kata orang tu gangguan kepada projek dan sebagainya, ini perlu dipastikan supaya tidak melanggar mana-mana peraturan khasnya yang ditulis pada 34B-2 tu tadilah. So hentikan kerja binaan bukan sekat henti tu, dia tak semudah itu. Sebab nanti bila nak mula balik, dia akan ambil masa untuk catch up. Dia akan ambil masa untuk panaskan balik. Sebab kerja binaan ni dia berjalan secara manual. Banyak aktiviti manual berlaku dalam pembinaan. Orang dengan barang, dengan tools, dengan apa benda pun, kalau hilang satu tak cukup ke, dia akan mengganggu kerja-kerja pembinaan. Okey, yang kedua, apa yang boleh lembaga buat? Menjalankan atau menyebabkan supaya dijalankan dengan kos kepada kontraktor lembaga perusahaan sebagaimana yang ditukar oleh lembaga. Nak kos, nak periksa. Maknanya, satu, dia stop kerja. Yang kedua, dia akan buat pemeriksaan. Pemeriksaan tu dengan kos kepada kontraktor. Contohlah, berlaku kemalangan maut. Kita pun nak minta elak. Na'udzubillah lah. Berlaku kemalangan maut. Contohnya, pasang bumbung tak betul-betul proper, angin tiup, runtuh. Runtuh kena pekerja. Dan kena pekerja pula, nasib tak baik, meninggal. Meninggal di tempat kerja. So, dengan kes tu, stop work order berhentikan supaya kerja tak dapat buat. Yang kedua, pemeriksaan ini. Pemeriksaan ini selalunya dia kena hantar, tadilah yang kata tulis pakar dan sebagainya tu, hantar ke tapak untuk buat pemeriksaan. Kenapa boleh runtuh? Macam mana boleh runtuh? Di mana salah sehingga runtuh? Adakah dia selalunya salah apa? Salah bahan binaan yang tidak berkualiti. Yang kedua, salah reka bentuk yang tidak mencukupi. Yang ketiga, salah pekerja yang pasang dengan cara yang tidak betul. Yang keempat, kesalahan-kesalahan faktor-faktor lain lah. Contohnya angin, contohnya apa nama ni, beban lebih, contohnya scaffolding pecah dan sebagainya lah. Jadi bila berlaku macam tu, pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak ketiga yang akan masuk ke tapak untuk buat pemeriksaan ini, kosnya akan ditanggung oleh kontraktor. Maknanya CIDB akan charge kepada kontraktor kos untuk membuat pemeriksaan tersebut. Jadi ini pun nak dielakkan sebab ini kos yang tidak perlu, yang tidak ada dalam kita punya costing, dalam bila kita buat sesuatu costing ataupun tender pembinaan. Yang ketiga, menjalankan atau menyebabkan supaya dijalankan dengan kos apa-apa kerja pembinaan. Baik. Dalam konteks ni, apa yang ingin disampaikan adalah, contohnya satu kerja itu menyebabkan kata orang tu pelanggaran 34B-2 tu tadi. Pelanggaran tersebut menyebabkan stop work order. Yang kedua, nak kena buat satu pemeriksaan oleh pakar. Yang ketiga, kemungkinan akan ada kerja pembinaan sementara, menjalankan atau menyebabkan supaya dijalankan dengan kos apa-apa kerja pembinaan sebagainya itu kalau buat. Apa-apa kerja pembinaan sementara yang perlu dibuat walaupun tidak ada dalam kontrak untuk mengekang apa nama ni, ataupun untuk meratifikasi, merektify ataupun menormalisasikan, normalisekan balik. Contoh, dekorate satu tapak tanah yang agak luas untuk buat apa-apa kerja bawah tanah lah. Tiba-tiba tanah tu runtuh. Tanah tebing tu runtuh. Tanah tebing ni runtuh. Kalau ikut peraturan, mungkin tak perlukan sheet pile. Tapi oleh kerana dia dah runtuh, maka kontraktor boleh diarahkan untuk pasang sheet pile dengan kos kontraktor. Sheet pile ni, tebing ni biasa kita korek. Kalau dia kecil, kita kena letak sheet pile. Kalau dia besar, adalah ruang untuk bekerja. Mungkin ada tempat yang tak perlukan sheet pile. So dalam kes ni, kalau perlu, nampak gaya tebing tu dah tak ni, makanya dia letak sheet pile untuk blok tanah daripada runtuh. Itu semua kerja di bawah kontraktor. Kerja-kerja pembinaan untuk tujuan keselamatan awam. Okey. Yang ke-D, memusnahkan atau menyebabkan supaya dimusnahkan. Okey, yang ke-D, kontraktor
CIDP boleh mengarahkan kontraktor untuk memusnahkan bangunan yang rosak tu tadi, yang melakukan yang kata orang tu yang menyebabkan kemalangan tu tadi. Menyebabkan supaya dimusnahkan dengan kos kontraktor bangunan yang cacat atau bangunan kegagalan bangunan yang bla-bla, dijalankan bangunan okey. Dan mengalihkan sisa-sisa runtuhan. Okey, maksudnya dalam D ni nak beritahu kata kalau berlaku tadi stop work order, kemudian masuk orang periksa. Yang ketiga buat pembinaan yang kekal ataupun pembinaan sementara untuk cover balik yang tak apa nama ni apa nama tu keruntuhan tu kalau contoh, sebagai contoh runtuh melibatkan keselamatan awam. Yang keempat, bahagian yang runtuh tu tadi runtuhlah. Tapi bahagian lain yang tak runtuh. Contohnya bangunan tu dibuat 3 tingkat. 3 tingkat. Yang runtuhnya tingkat atas. Contoh tingkat 3 runtuh. Tingkat 2, tingkat 1 tak runtuh. Dia runtuh di tingkat 3 saja. Maknanya floor slab tingkat 3 katalah runtuh jatuh ke tingkat 2. Jadi CIDB bila dia buat assessment itu, pemeriksaan tu dia boleh kata keseluruhan bangunan integritinya tak betul. Calculation dia salah sebagai contoh. Dan dia boleh mengarahkan kontraktor untuk memusnahkan kesemua bangunan tu. Walaupun tingkat 1, tingkat 2 tak berkenaan, tapi oleh kerana kuasa ini ada, tingkat 3 tu runtuh, dan runtuh tingkat 3 menyebabkan berlakunya assessment ataupun reassess pemeriksaan semula kepada reka bentuk dan juga kaedah metodologi pemasangan. Tiba-tiba laporan pakar kata metod pemasangan dan metodologi pemasangan serta kaedah serta reka bentuknya tak betul. Ada kesilapan pengiraan dan sebagainya. Maka CIDB boleh mengarahkan kontraktor pecah semua sekali, buat baru. Memusnahkan atau menyebabkan supaya dimusnahkan dengan kos kepada kontraktor bangunan cacat atau kegagalan yang lain yang berlaku di bangunan sebahagian ataupun semua sekali. Dan kemudian kena alih sisa tu. Kena alihkan sisa runtuhan. Maknanya tugas kontraktor jika berlaku pelanggaran 34B-2 tu tadi, ini step by step. Pertama, stop work order. Yang kedua, hantar orang periksa. Yang ketiga, tambah kerja kalau perlu untuk buat kerja sementara atau kerja kekal. Yang keempat, kalaulah benda tu integriti dia rosak, maka kontraktor boleh diarahkan oleh CIDB untuk memusnahkan semua pembinaan tu. Tetapi bila musnah, alihkan pula dia punya sisa dengan kos kontraktor. Bukan kos CIDB, dengan kos kontraktor. Jadi memastikan keadaan itu dinaturalisasi dengan cara yang betul lah. Yang keempat, yang kelima, sorry. Membatalkan atau menggantung pendaftaran kontraktor yang diberikan di bawah atas ni. Ada 5 step. 5 step. Apabila berlaku pelanggaran, kontraktor boleh diberikan tindakan melalui 5 step. Step pertama, henti, stop work order. Step kedua, hantar periksa ataupun ujian. Step ketiga, buat binaan sementara ataupun binaan kekal untuk cover apa yang runtuh tadi. Yang keempat, runtuhkan semua ataupun sebahagian daripada tempat yang dah di-identify rosak integritinya. Yang kelima, batal ataupun gantung lesen kontraktor berkenaan lah. So itu yang boleh dibuat oleh pihak CIDB kepada sesebuah kontraktor jika melanggar 34B-2. Baik. Yang ketiga, ni yang kedua tadi, tindakan boleh ambil. Yang ketiga, bercerita tentang jika mana-mana kontraktor tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh lembaga di bawah seksyen ini dalam masa yang dinyatakan. Lembaga boleh menjalankan arahan itu mengikut apa cara dia patut lembaga mendapatkan dalam mahkamah yang bila kuasa bebas sebagai hutang yang kena bayar kepada lembaga. Maknanya dia boleh jadi hutang. Semua perbelanjaan yang dimiliki dengan munasabah oleh lembaga adalah berbuat demikian kepada kontraktor. Maknanya kalau kontraktor tu buang masa sikit lah, ambil masa tak patuh arahan, buat lengai, buat tak apa nak ambil berat. So selagi mana arahan itu enforce, maka lembaga boleh mengambil tindakan sehingga ke mahkamah. Berbilang kuasa bebas sebagai hutang yang kena bayar. Maknanya kontraktor boleh di-charge oleh lembaga atas semua kesalahan yang tadi atas tu 1-5 tu, jika masih enforce, masih berjalan, kontraktor masih berjalan, kerjanya masih berjalan dan sebagainya, tak boleh tak stop work dan sebagainya. Jadi itu yang boleh dilakukan oleh lembaga industri pembinaan mengikut kurungan 3 ni. Tanpa menjejaskan hak lembaga untuk menjalankan kuasa di bawah Seksyen 3 yang tak sah ni, kontraktor yang tanpa alasan munasabah tidak mematuhi mana-mana arahan yang dikeluarkan di bawah Seksyen 2 melakukan satu kesalahan. Jadi dahlah tadi kena tadi.
Dah lah tadi kena dah. Berderet dah. Kena lagi. Satu kesalahan khas di bawah subsection 2. Maknanya dia tidak mematuhi 2 ni. Kena lagi satu kesalahan khas yang di bawah subsection 2 tidak melebihi RM500,000 dan berkenaan dengan ketidakpatuhan yang berterusan. Okey. Tadi RM500,000 tadi cerita pasal apa? RM500,000 tadi cerita pasal penalti. Penalti. Ya. Okey. RM500,000 yang ini dia cerita pasal tidak dapat melaksanakan atas sebab-sebab tertentu tanpa menjejaskan hak lembaga untuk menjalankan kuasa di bawah subsection 3. Yang ini tadi charge boleh. Charge boleh charge. Tapi dalam masa yang sama ada penalti boleh dikenakan lagi. Tu dia. Ha. Apabila disebutkan denda tidak melebihi RM500,000, dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM10,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari yang selain itu bersuan selepas sabitan. Maknanya kalau dia masih lagi buat kerja dan benda tu tidak dijelaskan, tidak dibuat ratifikasi, tidak dibuat correction, maka pihak lembaga boleh lagi charge kepada kontraktor dengan nilai tidak melebihi RM10,000 setiap hari. RM10,000 sehari. Kalau sebulan dah RM300,000 dah. RM300,000 sebulan. So itu jumlah yang perlu dibayar. Satu, denda atas kesalahan-kesalahan yang kurungan 2 tadi. Yang ketiga, kalau dah pun diberikan apa nama ni, arahan tetapi tak mau ikut, dia boleh didenda lagi RM500,000 dan didenda tambahan RM10,000 bagi setiap hari kesalahan itu dilakukan ataupun sebahagian daripada hari kesalahan itu dilakukan. Jadi itu denda berturut-turut yang boleh diterima oleh satu kontraktor jika mengabaikan aspek keselamatan sesebuah tapak binaan yang dia menjadi kontraktornya. Baik, mana-mana kontraktor? 5. Yang kepadanya satu arahan. Di bawah subsection 2 tadi dikeluarkan. Semasa arahan itu buka kuasa, hendaklah mempamerkan satu salinan arahan itu di tiap-tiap pintu masuk bangunan yang dengannya arahan itu berhubungan dan salinan itu adalah dipamerkan dengan cara yang boleh dibaca dengan mudah orang di luar bangunan tersebut. Okey, jika kontraktor itu dah pun dapat satu arahan, stop work order dan sebagainya, maka dia kena ambil salinan itu, pamer di pintu masuk. Maknanya orang luar nak masuk, pekerja nak masuk, barang nak masuk, apa semua stop. Tak boleh hantar. Itu arahan dia. Bukan dia letak satu pintu, dia buka pintu belakang, kerja jalan juga. Itu tak. Sebab kita kena tengok aspek pembinaan ni, dia lambat adalah duit. Sebab setiap hari pekerja dibayar gaji harian. Kalau pekerja tu ada di tapak, buat kerja ke tak buat kerja, tetap kena bayar gaji hari. Contohnya Demai hari tu nak buat kerja di luar sebagai contoh. Pekerja tu datang katalah 5 orang. Nak buat longkang lah contoh. Longkang yang kena korek dulu ni. Longkang nak kena korek tanah dulu. Lepas tu nak buat dia punya formwork dan sebagainya. So sampai pagi buat kerja pukul 9, 9.30 hujan. 9.30 hujan. Nak korek longkang hujan-hujan memang tak boleh lah. Air akan masuk dalam longkang tu balik. Korek buat apa? Kan? Jadi tunggu lah. Tunggu berbokok. Tunggu dalam tak mana boleh tunggu sampai isap okok. Kalau dia orang isap okok lah. Duduk bawah tu. Mana-mana ada orang nak tunggu, dia orang tunggu. Kerja tu berjalan. Dia anggap jalan. Bila jalan, petang. Kata hujan 9.30 pagi. Sampai ke petang pukul 4 tak berhenti-henti lagi. Dan pukul 5 balik. Bila balik, gaji hari itu perlu dibayar. Mana dia dah sampai. Walaupun dia tak buat kerja apa. Sebab hujan. So, setiap hari adalah duit di construction site. Maknanya sebab apa? Dia kebanyakan pekerja buruh di sana dibayar gaji hari. So, bila gaji hari, dia dah sampai, kena bayar. Kalau dia tak bayar, dia tak datang dah. So, ini bahagian yang berlaku dalam tabak bina. Itu baru barang. Belum lagi benda-benda lain. Jadi, satu salinan bila letak di luar, orang tak boleh nak masuk untuk buat kerja. Orang tak boleh nak hantar barang dan sebagainya. Bila tak boleh hantar barang pembinaan. Bukan macam barang-barang Lazada kat rumah kita. Boleh tinggal dekat depan pintu, boleh tinggal atas tembok, boleh tinggal dalam atas meja.
Barang-barang pembinaan ni satunya mahal, yang keduanya selalunya berat-berat, yang ketiganya selalunya besar-besar kuantiti. Takkan nak hantar barang binaan satu bungkusan Lazada, tak boleh kan. Satu trailer datang, kalau batu, kalau kayu, sorry, kalau apa tu, bata dan sebagainya. Kadang-kadang satu lori kontainer datang. So macam mana nak terima kalau tak boleh masuk? Kalau tak terima, nak letak kat mana? Kalau letak kat mana, isu lain akan timbul, isu logistik, isu parking, isu nak letak barang, storage dan sebagainya. Lepas tu tukang hantar tu tadi, lori-lori tu, dia bukan tahu barang dalam tu apa, dia nak hantar, dia nak hantar, dia nak balik, dia nak claim kan. Jadi kalau dia kena patah balik ke tempat dia ambil tadi, tentu dia tak mau, sebab nak patah balik dia pun ada trip lain dia nak kena kerja. Jadi ini isu-isu besar yang berlaku dengan stop work order tu, bukan main stop berhenti tentu okeylah, semua minum kopi dulu, misal rokok lah apa semua, bukan macam tu. Dia punya kesan, implication dia besar. Sampai ke tahap yang tadi saya sebut. Kalau dah terlalu mengganggu, pekerja akan lari, bukan sekat lari biasa, dia akan lari dengan barang-barang yang mana dia boleh bawa. Untuk sebab apa? Tadi gaji tak bayar. Tadi gaji tak bayar, jadi cara dia apa? Dia potong apa yang betul, dia ambil, dia bawa lari, apa semua apa yang boleh dia bawa lari, masuk dalam kereta, dia belah pergi. Jadi dia akan jual di pasaran luar. Untuk dapat balik kerugian yang tak dibayar gaji tadi. Itu satu perbuatan sama ada berlaku atas sebab khianat, juga berlaku atas sebab ketidakpuasan hati kerana gaji tak dibayar. Jadi ini selalu sangat berlaku dekat tapak bina. Sebab tu barang-barang tapak bina ni selalunya diinsurunkan lah. Diinsurunkan supaya tidak berlaku benda-benda macam tu, tapi tetap akan berlaku. Tetap akan berlaku. Jadi nak jaga ekosistem dalam tapak bina supaya orang ni taklah dia boleh hidup dengan aman damai. Sebenarnya orang bila dia tak dapat makan, dia tak dapat gaji, actually tak dapat gaji dulu baru tak dapat makan, dia akan mula nak bertindak agresif. So benda yang paling senang dia fikir adalah curi apa yang ada dekat tapak dulu, pergi jual kat luar. Lepas tu dapat duit sikit baru boleh makan. Ataupun kalau majikan tak bayar, sabotaj majikan, buat khianat, potong wire, ambil barang, curi, bawa balik keluar dan sebagainya. Dan kalau sampai ke tahap yang lagi teruk, boleh menyebabkan pergaduhan dan juga kemalangan jiwa di tapak bina. Ini selalu berlaku. Ini selalu berlaku. Jadi nak menjaga ekosistem tapak bina ni supaya sentiasa selamat, maka kontraktor main peranan yang cukup besar. Di samping CIDB tadi lah, untuk memastikan tidak berlakunya ketidakpuasan hati sehingga boleh menyebabkan benda-benda ni berlaku tadilah ya. Yang ke ni, kontraktor yang tak pasang tu dia kena lagi. Kontraktor yang tak pasang, tak letak salinan arahan tu tadi, boleh adalah dianggap melakukan satu kesalahan lain pula. Tak pas tak 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 pasang, dianggap melakukan satu kesalahan lain kerana tidak mempamer notis yang dia telah dikeluarkan. Itu satu kesalahan lain. So nak charge ni akaun mana? Nak charge ni ke atas mana? Ke atas yang denda yang dalam tadilah. Maknanya dia akan compilekan semua denda yang ada, termasuk tidak mempamerkan satu kesalahan pun kena lagi ke atas. So kena hati-hati. Mereka yang jaga tapak, khususnya project manager dan sebagainya, kena faham benda ni berlaku macam tu ya. Yang ketujuh, lembaga boleh memerintahkan kontraktor kerja pembinaan yang dinyatakan dalam seksi 1 untuk membayar atau membayar balik kepada lembaga keseluruhan atau sebahagian daripada pembiayaan dilakukan oleh lembaga di bawah perenggan 1A tadi, sekiranya kontraktor tidak bayar amal yang kena dibayar itu, lembaga boleh mendapatkan dalam mahkamah. Maknanya yang ini dipanggil apa? Reverse charge. Lembaga boleh belanja untuk tujuan tadi. Satu, nak cari pakar periksa, nak buat ujian, nak apa semua, lembaga boleh buat. Tapi kalau tak buat, dia akan charge. Dia akan charge. Reverse charge. Dia akan charge semula. Tidak banyak wang yang kena bayar, lembaga boleh pakai satu dalam mahkamah, satu bidang usaha sebagai satu hutang yang perlu dibayar. Makanya dia akan dituntut sebagai satu hutang. Maknanya benda tu takkan habis kat situ. Selagi tak bayar, dia boleh charge dalam mahkamah, dituntut sebagai hutang. Sampailah kontraktor tu bayar, ataupun kontraktor tu diisytiharkan tak mampu bayar dah, habis, musflis, tak boleh bayar dah, tutup kedai, gulung tikar. So kesalahan-kesalahan ni dianggap sebagai chargeable, dan that charge akan boleh di-reverse kepada kontraktor berkenaan. Maknanya CIDP boleh keluarkan duit dia sendiri untuk semua charge yang ada,
Tetapi kemudian lepas tu dia akan billkan kepada kontraktor berkenaan lah. Jadi kalau kontraktor tu mampu untuk bayar, bayar. Kalau tak mampu untuk bayar, memang tutup kedai lah. Sebab satu peringkat demi satu peringkat, dia boleh charge sampai ke peringkat mahkamah, dia anggap sebagai satu hutang. Yang ke 34D, habis dah. 34C tadi berkaitan dengan pelanggaran kewajipan. 34B berkaitan dengan kewajipan kontraktor. Dan 34D bercakap tentang kematian. Ini kes yang kita tak mahu berlaku lah. Bukan takat di tempat bina, di mana-mana saja pun sama lah. Tak mahulah berlaku kematian disebabkan oleh kemalangan. Kematian tu pasti. Tapi disebabkan oleh kemalangan ni kita nak cuba avoid lah, elakkan lah. Khasnya tentang yang melibatkan di tempat bina. Sebab apa? Sebab risiko dan juga ancaman hazard yang berlaku di tempat bina ni sangat besar lah. Mana-mana kontraktor yang melanggar kewajipan di bawah peringatan 34B1C tadi, yang pelanggaran kewajipan itu menyebabkan kematian, melakukan satu kesalahan dan boleh disabitkan kesalahan, didenda tidak melebihi RM500,000 lagi, dipenjarakan pula tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang ini dia anggap apa? Kesalahan disebabkan kematian. Yang ini berat lah. Tadi kalau tuan-tuan tengok, hampa tengok tadi. Tadi kesalahan kat sini atas. Jika lembaga beberapa seorang itu telah melanggar mana-mana kewajipan dalam Seksyen 34B1 atas tadi, lembaga boleh membuat satu kena penalti. Saya tukar color sekejap. Yang ni satu. Mana dia? 34B1. 34B1. Kewajipan kontraktor. Yang ni. Maknanya dia tak buat tiga benda ni. Tiga benda ni. Dia tak buat. Dia tak buat memastikan keselamatan bangunan. Dia tak buat. Contohnya dia tak ada satu apa nama ni? Sistem pencegahan kemalangan. Dia panggil safety management system lah, SMS lah. Safety management tu dia tidak apply. Contohnya, dia tidak ada site safety officer. Sebagai contoh, tak ada safety officer. Tak ada langsung papan tanda bahaya, papan tanda amaran apa nama ni, kerja apa nama ni, bahaya dan sebagainya. Tak ada langsung. Langsung dia tak apply. Maknanya dia dah buat satu kesalahan. Kerana apa? Kerana dia tidak memastikan keselamatan bangunan dan kerja-kerja pembinaan itu semua ada selepas ataupun semasa kerja pembinaan. Maknanya kalau satu site tidak ada site officer, safety officer di tapak yang bertugas secara secara dedicated, maknanya orang khas yang diberikan tugas safety di tapak. Dia kerja buat kerja ya. Daripada A sampai Z. Bata, basuh, sikat apa semua dia buat. Tapi safety langsung tak ada. Kira masuk dalam tapak tu, masuk macam tu je. Kerja-kerja macam tu je. Nak remind kata bahaya tempat tinggi, bahaya moving parts, safety factors ni semua langsung dia neglect langsung. Satu kesalahan. Satu kesalahan dan kesalahan tu boleh didenda RM500,000. Satu kesalahan. Yang kedua, kalau kesalahan itu menyebabkan satu kerja-kerja keselamatan awam terganggu, dia boleh didenda lagi RM500,000 lagi. Duduk kat sini. Isu yang sama. Isu yang sama tadi. Tak ada safety officer daripada mula sampai habis. Memang tak ambil peduli langsung pasal safety. Masuk kerja-kerja macam biasa, apa semua berlaku. Satu salah, maknanya dia tidak membuat satu pencegahan awal dengan melantik seorang safety officer atau safety supervisor untuk menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan keselamatan tempat bina. So dia dah boleh denda RM500,000. Kemudian ambil yang kedua ni pula, keselamatan awam, mendapati benda tu tidak berlaku, boleh denda another RM500,000 dan RM1 juta. Dan kalau berlaku kemalangan disebabkan oleh ketidakhadiran safety supervisor atau safety officer di tapak yang mengawal selia semua aktiviti keselamatan, dan berlaku kemalangan kematian, maka dia boleh didenda RM500,000 yang ketiga. Maknanya 3 kali RM500,000, 1.5 juta. Contohlah, saya bagi contoh. Kerja kat tapak bina, tiba-tiba berlaku kematian. Kita elak, minta elak. Mati satu orang. So, pergi cerita bak mati dulu.
bak mati RM500 kerana dah melanggar kewajipan perenggan 34B1 tu tadi. Yang kedua, berlaku lagi pelanggaran, boleh charge lagi RM500 dekat tidak mematuhi ataupun tidak mengisytiharkan, tidak apa sebagainya yang tajuk 34B1 tu tadi. So kat situ ada berlaku lapisan-lapisan. Tu tak cukup lagi kalau kena charge apa-apa lagi atas kos untuk contohnya lantikan pakar untuk buat ujian yang disebut kalau 34B1 nombor 2 tu tadi pun kena lagi untuk buat reverse charge kepada pihak kontraktor. Jadi banyaklah impos yang boleh dikenakan kepada pihak kontraktor jika mengabaikan faktor keselamatan di tempat bina bagi menghalang berlakunya kemalangan, apatah lagi kemalangan melibatkan nyawa dan jiwa. Baik. Yang kedua, 34D. Seksyen 34C terpakai bagi seksyennya kecuali perenggan 34C1, 34C1, 34C terpakai. 34C1. Yang ni dia tak terpakai. Sebab yang tu dia dah tak ada apa kat sini. Okey, baik. Kecuali 34C. Saya kat mana tadi? Okey. Satu kesalahan di bawah seksyen ni adalah menjadi sekadar okey, dah jadi jenayah pula. Dia dah pergi ke atas lain. Ha? Jika berlaku kematian di tapak bina tu tadi daripada 34D1 RM500,000 tadi dah kena denda lagi dan juga mungkin disabitkan tadi ada apa? Penjara tidak selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau dua-dua sekali dah kena dah RM500,000 penjara pun boleh kena. Dan yang ketiga dia takkan jadi kes CIDB lagi. Dia dah pindah ke atas lain. Kanun Tata Cara Jenayah atau 593. Dia dah pindah ke kesalahan lain dah. Maknanya ini juga normal dalam satu-satu regulatory badan kawal selia. Jika berlaku kematian, dia tidak dianggap apa nama ni kuasa badan kawal selia tu dah. Dia perlu dipindahkan ke bahagian jenayah. So dia akan jadi kesalahan jenayah daripada kesalahan pelanggaran atau pembinaan dia jadi kesalahan jenayah. Ini kita minta elak lah. So itu yang berlaku jikalah berlaku kematian yang mana kita sama-sama minta elak lah. Tak berlaku di mana-mana tempat pun secara kemalangan. Okey. So kematian di tempat bina menjadi satu isu besar yang berat yang perlu diambil tindakan serius, dan kat sini pun dia tak jadi kesalahan di Akta 520 dah. Dia dah jadi Akta 593 Akta Kanun Tata Cara Jenayah. Baik. Kewajipan orang yang menguruskan atau mengawal tapak pembinaan. Ini kewajipan siapa pula ni? Menguruskan atau mengawal tapak pembinaan? Siapa dia? Mana-mana orang yang punya hak dan kuasa untuk menguruskan dan mengawal tapak pembinaan adalah punya kewajipan untuk memastikan setakat munasabah dilaksanakan, pastikan pekerja binaan cara memasuki dan keluar dari tempat binaan itu adalah selamat dan tidak berbahaya kedua kesihatan. Keselamatan. Dan tidak berbahaya. Siapa dia? Menguruskan atau mengawal tempat pembinaan. Yang pertama, kontraktor yang khususnya dia akan pergi kepada construction manager dia lah. Construction manager dia. Kewajipan di construction itu hanya terpakai berhubungan dengan perkara yang orang itu mempunyai hak dan kuasa untuk menguruskan atau mengawal. Jika dia mempunyai hak untuk kuasa menguruskan atau mengawal sajalah, kadang-kadang dia hak dan kuasa untuk mengurus. Diulang kat sini lah. Hak dan kuasa untuk mengurus dan mengawal. Kewajipan ni hanya untuk hak orang mengurus dan mengawal. Contohlah saya nak bagi pembinaan. Siang sibuk, malam tak ada siapa. Malam ada security guard, katalah 2 orang. So malamnya ada security guard 2 orang. Berlaku kemalangan. Ataupun berlaku runtuhan. Tak ada orang tapi runtuh. Runtuh. Jadi runtuhan sebahagian daripada pembinaan sebagai contoh. Jadi yang ada cuma security guard. Dalam kes ni security guard tak terpakai lah. Sebab kewajipan di subsection 1 hanya terpakai berhubungan dengan orang yang mempunyai hak dan kuasa untuk mengurus dan mengawal. Jadi security guard tak dianggap
ada kuasa untuk mengurus dan mengawal lah. Dia menjalankan tugas. Dia menjalankan tugas. Dia tak termasuk dalam kategori ini. Jadi tak payah risaulah. Mereka yang bekerja sebagai security guard, kalau dalam kes ni tidak ada apa-apa tindakan berkenaan, tapi akan menjadi saksi penting lah apabila dipanggil oleh pihak CIDB. Mana-mana orang yang melanggar Seksyen 1 melakukan satu kesalahan boleh sebagai kesalahan denda RM50,000 dipenjarakan selama tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Ni apa dia? Bagi mereka yang melanggar Subsection 1 bagi tujuan mengawal, memastikan tempat kerja itu selamat dan tidak berbahaya kepada kesihatan. Kerja siapa ni? Kerja siapa ni? Kerja orang yang diberi kuasa oleh kontraktor itulah. Selalunya dia akan pergi kepada construction manager dia akan pergi kepada project manager dia akan pergi kepada safety officer dia. So tiga orang ni. Denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik. Okey. Bahagian ke 1X ni 9. Then habis cerita tentang pendaftaran kontraktor lah, levy lah, apa semua dah. Dah cerita tentang kewajipan kontraktor, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang kontraktor perlu buat. Cerita juga tentang denda-denda dia. Dan saat ni kita baru cerita tentang fungsi orang yang menguruskan atau mengawal tempat bina. Dalam kes ni, construction manager, project manager atau project director yang menguruskan, ada kuasa. Dia ada hak dan dia ada kuasa menguruskan dan mengawal. Dia kena memastikan. Kalau tak didapati bersalah kerana ada pelanggaran dari sudut pekerjaan yang menyebabkan berlakunya risiko-risiko kemalangan dan kemalangan jiwa dan juga kemalangan, maka dia boleh denda tidak melebihi RM50,000 seperti nyatakan tadi lah. Dan pergi kepada bahagian yang ke-9, penguatkuasaan dan penyiasatan. Okey. CIDB sebagai badan regulatory, badan kawal selia, maka antara fungsi besar dia orang adalah menguatkuasakan apa tersebut lah. Menguatkuasakan. Jadi kewajipan kontraktor dah ada, latihan dan akreditasi semua-semua kita dah bincang dah dalam chapter 1, chapter 2 sebelum ni. Sekarang chapter 3 kita masuk pada tadi yang dua benda kita bincang, kewajipan kontraktor sampailah ke tahap baru lepas kontraktor yang diberi kuasa ataupun orang yang diberi kuasa untuk mengawal dan mengurus sebuah tempat bina. Sekarang fungsi penguatkuasaan pula. So, apa dia penguatkuasaan ni? Bila kawal selia, dia akan ada penguatkuasaan. Bahagian 9 bercakap tentang penguatkuasaan dan juga penyiasatan. Yang pertama, pemberian kuasa kepada pegawai. Pengurusi boleh. Pengurusi ni siapa? Pengurusi ni pengurusi lembaga. Secara bertulis, memberi kuasa mana-mana pegawai lembaga untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan di bawah atas ini. Maknanya, pengurusi surat lantikan sebagai penguatkuasa ditandatangani oleh pengurusi lembaga. Pengurusi lembaga. So, kalau kita nak tengok lembaga sekarang lah, CIDB Malaysia. Okey. Kita cuba tengok apa yang ada kat sini. Okey. Utama. Pendaftaran dalam kontraktor. Mari kita nak cari sekejap dia orang punya lembaga dia. Anggota lembaga. Pengurusi yang disebut tadi adalah pengurusi lembaga. Datuk, bukan. Ni. Engineer Haji Yusof bin Haji Abdul Wahab adalah pengurusi lembaga. So, surat kepada penguatkuasa sepatutnya ditandatangan oleh pengurusi lah. Tetapi pengurusi lembaga menjalankan kuasa-kuasa di lembaga dan wakil lembaga bagi operasi adalah ketua eksekutif lembaga. So mungkin juga ketua eksekutif yang sign di surat berkenaan mengambil kuasa daripada lembaga. So lembaga tadi yang inilah pengurusi dia Engineer Haji Yusof bin Haji Abdul Wahab. Kemudian kita ada Datuk Seri Hasnul Zamzam, KSU Kementerian Kerja Raya. Datuk Wira ini KSU bagi Kementerian Pembangunan Kerjaan Tempatan. Datuk Indra Abdul Rahim Rahman, SUB bahagian perolehan Kementerian Kewangan. Kemudian Engineer Haji Muhammad Hatta, KP JKKP. KP JKKP ni dapat jawatan ni secara pos lah. Secara pos ni maknanya siapa-siapa yang jadi KP dia akan automatik
sebagai dipanggil lembaga, ahli lembaga, anggota lembaga, board, board of directors, board of dia panggil apa? Ahli lembaga pengarah lah. Sorry. Bukan lembaga pengarah, lembaga, ahli lembaga saja. So, kalau kita tengok KSU KKR, KSU KPKT, SUB Kementerian Kewangan, KP JKKP. Ini jawatan diberikan di dalam lembaga secara jawatan. Maknanya siapa-siapa yang jadi KSU KKR automatik akan jadi ahli lembaga. Siapa-siapa yang jadi KSU KPKT automatik akan jadi ahli lembaga jugalah. Ini sama jugalah. Tiga orang ni, empat orang ni sama. Yang kelima, ini bukan. Yang ni melalui Persatuan Kontraktor PKBM. Persatuan Kontraktor Datuk Man, Persatuan Kontraktor Petroleum Malaysia, dia adalah ahli lembaga. Persatuan MBAM, Presiden akan jadi ahli lembaga. Yang ni lantikan dia adalah lantikan melalui dia orang punya association lah. So ada 3 association ada kat sini. 4 daripada pegawai tinggi kerajaan. Okay. 3 daripada 3 association yang besar. Untuk Persatuan Kontraktor PKBM, Master Builders dan juga Rehda untuk perumahan. Dan 3 daripada corporate. Datuk Nick Irina yang Plus Malaysia punya pengurusan konsortium Malaysia juga pengarah cara kuasa Sdn Bhd. Yang ni mungkin daripada luar lah, daripada luar. So 3 corporate body yang menjadi ahli lembaga. So 3, 6 campur 4, 10 campur seorang, 11. Yang ni chapter 1 kita ada cerita tentang benda ni. Chapter 1 tu kalau nak tengok, cari balik video YouTube chapter 1. Kita ada, sebab dalam keanggotaan lembaga ada ditulis dalam atas ni jugalah. Okey. So untuk memberi kuasa kepada pegawai diberikan kepada pengurusi. Pengurusi itu maknanya akan dicadangkan oleh pihak operasional lah. Of course CIDB, ketua eksekutif akan mencadangkan kepada pihak pengurusi, dan ketua eksekutif juga mendapat cadangan daripada departmental di bawah ketua eksekutif lah. Okey. Dan pengurusi tadi nak lantik penguatkuasaan. Yang kedua, kuasa untuk siasat. Seseorang pegawai diberi kuasa dalam mempunyai segala kuasa yang perlu untuk menjalankan siasatan di bawah atas ini. Seorang pegawai diberi kuasa hendaklah mempunyai segala kuasa yang perlu untuk menjalankan siasatan. Maknanya pegawai siasatan cerita lain. Pegawai penguatkuasa cerita lain. Ada 2 bahagian kat sini. Satu, orang yang menguatkuasakan. Satu lagi untuk bahagian orang yang membuat penyiasatan. Apabila selesai penyiasatan, pegawai diberi kuasa hendaklah serta-merta memberikan segala maklumat yang berhubungan dengan perlakuan mana kesalahan kepada seorang pegawai yang menjaga satu balai polis. Polis boleh dengan orang menangkap mana okey. Okey, maknanya dah melibatkan polis pula. Maknanya pegawai siasatan tadi menyiasat atas apa yang kita baru bincang tadilah, kewajipan kontraktor. Setelah dia mendapat bahan-bahan siasatan, dia perlu pergi ke balai polis untuk buat laporan polis terus. Maknanya dia dah bertukar, saya sebut tadi dia dah bertukar akta. Daripada akta pembangunan dan pembinaan, dia dah pergi ke kanun jenayah. Dia dah pergi ke akta 593 tadi. Akta dah pergi ke akta jenayah. Kesalahan tu dah jadi kesalahan jenayah. Dan bila gitu, dengan waran boleh menangkap. Maknanya kuasa untuk membuat tangkapan. Tetapi bukan CIDB yang menangkap. PAS pada polis. Sebab polis dia akan menjalankan punca kuasa daripada akta yang lain. So ini kes berat lah. Kalau kes melibatkan tu boleh ditangkap, bukan ditangkap tu bukan orang CIDB yang tangkap dah. Dia akan dipas pada polis lah. Ini kes yang berlaku jika melibatkan kesalahan-kesalahan yang atas ni tadi. Kesalahan-kesalahan yang atas ni tadi. Khasnya melibatkan faktor keselamatan. Dan yang seterusnya, kad kuasa. Pengurusi adalah mengeluarkan kepada setiap pegawai yang diberi kuasa satu kad kuasa yang ditandatangani oleh pengurusi. Maknanya pegawai-pegawai CIDB dia ada kuasa penguatkuasaan, dia ada kuasa penyiasatan, dan kuasa-kuasa ini ditandakan dengan kad kuasa CIDB. Kad kuasa CIDB. So bila mana pegawai demikian menjalankan kuasa ini, adalah minta mengemukakan kepada orang yang hadapnya kuasa itu dijalankan kad kuasa yang dikeluarkan oleh Seksyen 1 tadi. Maknanya orang yang membuat penyiasatan dan juga penguatkuasaan CIDB ada satu kad kuasa untuk menjalankan kerja-kerja mereka lah.
Okey. Penggeledahan dan penyitaan dengan waran. Jika ternyata pada soalan majlis berdasarkan maklumat ditulis bersumpah daripada majlis setan okey yang nak baca tidak panjang sangat ni. Yang penting boleh buat geledah dan sita lah. Ha? Untuk buat siasatan tadi perlu buat geledahan, perlu buat penyitaan dengan waran. Waran tu daripada polis lah. Maknanya kat sini ada satu kuasa lagi di pihak penguatkuasaan untuk menggeledah dan menyita sesebuah premis dengan waran yang dikeluarkan oleh magistrat. Okey. Okey. Untuk memasuki premis atau tapak pembinaan dan jika perlu dengan menggunakan kekerasan. Maknanya dia kena keras sikit lah nak masuk, nak pecah masuk. Jika berlaku apa-apa isu yang tadi, yang kita baru bincang tadi berkaitan dengan kegagalan pematuhan atas faktor keselamatan, berlaku kematian, berlaku apa nama ni, ancaman keselamatan dan sebagainya. Maknanya pihak lembaga boleh masuk menggunakan waran dengan kad kuasa yang ada dan tekan untuk pegawai penyiasat dan pegawai apa nama tadi, pegawai penguatkuasa diberikan oleh pihak pengurusi boleh masuk premis atau tempat pembinaan tak kira siang ataupun malam dengan ataupun tanpa bantuan. Perlu, jika perlu boleh pakai kekerasan. Selalunya CIDB tak pergi sendirilah. Dia akan bawa polis lah senang. Ataupun polis lah. Selalunya dia akan bawa polis. Tanpa menjelaskan keluasan mana Seksyen 1, waran dikeluarkan Malaysia boleh menjadi kuasa pegawai untuk, okey, apa kuasa yang ada pada seorang yang memegang kad kuasa itu tadi? Kuasa pegawai. Menggeledah, menyita bahan binaan, kelengkapan, peralatan komputer dan segalanya, munasabahnya dipercayai memberikan keterangan mengenai pelakuan kesalahan tadi. Kesalahan yang melibatkan keselamatan tadi. Jadi kuasa pada dia boleh geledah dan boleh menyita. Mengambil sampel, membuat salinan ataupun dia dia tarik keluar cabutan daripada buku rekod dokumen komputer sebagainya dijumpai di premis tempat bina itu mengarahkan bawah dibiarkan tanpa situ. Ini boleh dibuat. Mengarahkan bahawa premis dibiarkan tanpa disentuh dengan meletakkan satu lak. Lak ni apa? Sama ada secara awam ataupun lak ni kena cara bahasa Inggeris dia lah. Muka surat apa? Muka surat 41. Nak baca bahasa Melayu kadang-kadang translate. Harap-harap English kita faham lah. Takut English pun tak faham. Ini bahasa undang-undang. Setiap 41. Seal. Seal. Lak tu seal. Seal ni apa? Seal ni dia lock. Lock. Seal. Macam mana nak sebut seal? Alah, seal. Kalau benda tu disita, dia akan tampal perkataan disita. Itu je lah seal dia. Itulah cerita dia. Okey, seorang pegawai kuasa diberi kuasa okey, okey, boleh pecah pintu. Itulah polis. Itu semua benda yang diberi peruntukan di dalam akta lah. Untuk masuk ke dalam premis dan pembinaan. Mengalihkan dengan kekerasan apa-apa halangan yang ada, menahan mana-mana orang premis sehingga penggeledahan itu selesai. Maknanya itu kuasa dah seakan-akan kuasa polis. Tapi selalunya CIDB tak akan pergi sendirilah. Walaupun dia boleh pergi dengan kuasa dia sendiri. Tapi selalunya dia akan pergi dengan membawa polis lah. Sebab itu dah tugas-tugas uh, me, 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 memberi ancaman keselamatan kepada pihak CIDB. Kalau polis ni lain sebab dia ada kuasa yang difahami oleh pihak apa nama ni yang membuat salah tersebut lah. Jika oleh sebab saiz atau amount dia tidak bersama mengalihkan apa semua ni, okey tak yalah. Penggeledahan dan penyertaan tanpa waran. Okey, boleh juga buat seorang pegawai di kuasa sebelum menerima maklumat yang mempunyai sebab munasabah untuk mempercayai bahawa oleh sebab kelengahan dalam mendapatkan satu waran geledah di bawah saja penyiasat dan jizah boleh juga masuk tanpa waran. Ini nak cerita kat sini. Seolah dia berkuasa demikian di bawah section itu. Maknanya kalaulah dia rasa dia nak ambil waran tu lambat, lengah, tapi dalam masa yang sama maklumat tu dah dia boleh dipercayai,
dan dia bimbang penyiasatan akan terjejas kerana masuk lambat kerana lambat keluar waran. Bahan kemasyarakat itu akan terkecewa. Matlamat kemasyarakat itu terkecewa maksudnya masuk tapi upset lah. Tak ada apa. Orang dah sempat buat lari. Sebagai contoh. Takkan dia nak tengok waran, tunggu kat depan pintu, waran tak sampai-sampai. Ataupun dia tak boleh nak pergi sebab waran tak ada. Jadi orang dah tahu tempat ni mesti kena kejap lagi. Kan? So orang dalam tu dah kemas-kemas barang, dia buat lari. Contoh berkaitan dengan kegagalan dari sudut keselamatan tu tadi. Jadi dia boleh masuk ke dalam penggeledahan dan penyertaan tanpa waran juga. Tanpa waran. Tak ada waran pun dia boleh masuk. Dan dia boleh masuk menggunakan semua kuasa yang ada tadilah, termasuk dengan kekerasan, pecah pintu, alihkan apa yang boleh dialih untuk masuk dalam tempat yang perlu dibuat penggeledahan dan penyertaan. Jadi maknanya waran ni tak begitu penting untuk tujuan geledah jika perlu, sebab ada kuasa geledah tanpa waran. Okey, habis tentu. Maknanya tidak ada apa-apa. Maknanya dia boleh geledah tanpa waran sekalipun. Dengan cara bimbang penyiasatan atau terjejas, masukan itu akan upset ataupun mana-mana bahagian akan berlaku gangguan ataupun dipindahkan. Keterangan itu boleh diganggu ataupun dipindahkan. Maknanya dia boleh masuk je. Kuasa yang ada di pihak apa nama ni lembaga. Baik. Pemeriksaan atau pengujian bahan binaan yang disita. So, ada juga pemeriksaan bahan binaan atau pemeriksaan atau pengujian bahan binaan yang disita. Jika terdapat keperluan untuk mana-mana bahan binaan atau benda lain disita dari premis tempat laboratori ini adalah mencukupi dengan hanya menguji satu sampel. Tidak betul. Okey, ini semua cukup lah. Perhatikan juru analisis ni mana okeylah, bolehlah ni saya pakai yang baru untuk buat analisis bahan binaan yang ada kaitan dengan tadi kemalangan ataupun kematian tu tadi. Perakuan analisis. Maknanya dia kena buat perakuan kepada apa yang dia analisiskan. Dan dia boleh dipanggil sebagai saksi. Jika hendaklah mendapatkan notis tidak kurang 3 hari nak sebelum pembicaraan. Maknanya dia dipanggil sebagai saksi subpoena kepada kes-kes yang melibatkan apa nama ni bridging kepada ATA. Bridge kepada ATA tu tadi. Yang disebutkan dalam chapter trigger ni juga, tapi yang peringkat awal tadi. Okey. Okey, walaupun apa yang disebut di 35C dan 35D, seorang pegawai diberi kuasa pada bila-bila masa boleh masuk mana-mana premis pembinaan untuk memeriksa, menentusahkan ketepatan rekod dan memungut sampel. Maknanya kuasa untuk masuk premis oleh penguat kuasa adalah jelas. Tidak perlu waran, boleh masuk macam tu saja. Boleh pada bila-bila masa untuk memasuki premis atau tapak binaan bagi masuk periksa, menentusah dan juga memungut sampel. Pemeriksaan orang. Okey. Maknanya dia boleh periksa orang juga. Pihak CIDB boleh periksa orang juga. Tapi perlu sama jantina dan dilakukan dengan penuh kesopanan. Ini disebut. Tidak dengan kekerasan. Capaian kepada data berkomputer. Ini kalau ada. So, saya nak cepatkan sikit sebab ini dah cerita pasal pemerkosaan. Kurang kaitan kita, cuma boleh expose apa yang perlu. Waran boleh terima walaupun apa catatan apa pun kecacatan, senarai benda yang disita. Okey, perlu buat senarai benda yang apa benda yang disitakan tu untuk buat satu senarai inventory apa benda yang telah diambil untuk dibuat penyitaan itu. Kuasa untuk berkaitan dengan orang mengetahui kes. Ini kuasa dipanggil subpoena. Panggil orang untuk datang satu-satu pembicaraan di mahkamah. Maknanya boleh memanggil siapa-siapa yang dirasakan ada pengetahuan tentang kes tu ke mahkamah melalui kuasa subpoena ini. Pemeriksaan. Orang yang mengetahui kes juga boleh diperiksa. Ni saya refer kes ni kes kemalangan yang melibatkan kematian tadilah. Maknanya pemeriksaan panjang dan dalam boleh dibuat oleh pihak CIDB. Kebolehterimaan penyataan dalam keterangan. Ini kita nak lompat lah ni. Saya rasa dia masuk ke arah jenayah dah. Dan terlalu detail diceritakan. Boleh baca sendiri. Saya cuba nak ambil dalam sebelah suku ni lah. Okey, yang ni cerita pasal tangkapan. Penjualan dan pelupasan bahan digital. Okey, lepas selesai semua, boleh lupus ataupun boleh jual bahan-bahan yang disita tersebut.
Sebab pengurusi boleh pada bila-bila masa mengarahkan supaya apa-apa bahan binaan yang disita di bawah atas ini dijual dan hasil jualan dipegang sementara menunggu keputusan apapun. Maknanya barang yang dirampas, disita tadi boleh dilupuskan dan boleh dijual oleh pihak lembaga walaupun pendakwaan belum habis. Hmm? Maknanya dia boleh jual barang-barang tu kalau didapati bahan binaan tu adalah jenis mudah rosak atau mutunya mudah merosot, penjagaan bahan binaan menyebabkan pelejaan dan kesenjangan tidak munasabah, terdapat kurangan atau ketidakpenuhan yang mencukupi itu sesuai menyimpan bahan lebih untuk kehalangan pada bahaya pada orang awam. Contoh, ada kes kematian, tercucuk BRC, besi-besi, besi itu dah lipat-lipat-lipat, rupanya nasib tak baik, jatuh atas besi, cucuk dan kematian. So bahan kes tu adalah BRC tu ni. BRC tu asalnya tadi nak buat pemasangan, nak install, nak dipasang, nak dikas. So atas kuasa-kuasa ni asalnya dia ambil sampel, dia ambil labik RC tu pergi letak satu tempat untuk buat siasatan dan sebagainya. Mungkin analisis, juru analisa tadi masuklah buat laporan lah, pemeriksaan lah, ujian dan sebagainya. Confirm lah mati disebabkan oleh benda tu. Contoh. Tapi RC tu elok je. Cuma ada kesan lah. Kesan-kesan darah dan sebagainya. Dan nak simpan benda tu memang tak masuk akal jugalah sebab BIC ni akan mula apa begitu berkarat. Dia akan mula karat dan dia akan mula menjejaskan kualiti dia dan tak boleh dipakai lagi. Maknanya perlu dilupuskan ataupun dijual untuk mendapatkan kewangan untuk simpan dan sebagainya. Itu disebut di bawah atas ni lah. Maknanya penjualan barang-barang yang disita oleh CIDB walaupun pembicaraan belum selesai adalah dibenarkan. Itu yang nampak. Walaupun seksi satu jika jurnalistik memperokok ikut okey, kecuali juru analisis ni tadi. Juru analisis tadi merujuk kepada pakar yang membuat analisa tentang pemeriksaan tentang bahan binaan yang ada kaitan dengan kes-kes yang disebutkan tadi lah. Maknanya boleh simpan lah. Kalau juru analisis tu kata simpan, benda ni boleh dipakai ataupun ada bahan kes dan sebagainya, jadi disimpan terus lah. Tak perlu tak perlu dilupuskan. Okey, bahan binaan yang disita boleh dilucut hakkan. Maknanya bahan binaan yang telah diambil daripada tapak bina, hasil jualan dan sebagainya, boleh dilucut hakkan kepada kontraktor tu. Maknanya bukan milik kontraktor tu. Dia akan jadi milik CIDB dalam kes ni lah. Tapi perlu buat proses lah. Proses tadi inventory, proses penjualan mengikut lunas-lunas yang dibenarkan dan sebagainya sehinggalah dilucut ke hakkan. Maknanya tidak lagi boleh dituntut oleh pihak yang lain atau pihak kontraktor. Pelepasan boleh juga dilepaskan. Sama ada dia dilucutkan hak ataupun dilepaskan kepada orang yang ditentukan sebagai orang yang berhak ke atasnya di sisi undang-undang. Jika dia berpuas hati bahawa ia tidak diperlukan lagi bagi maksud proceeding di bawah atas tadilah untuk tujuan proceeding ni pembicaraan lah. Tak perlu lagi, maknanya dia boleh diberi pada mereka yang dirasakan berhak di atasnya, ke atasnya di sisi undang-undang. Satu rekod macam tu nak dibuat, kena ada rekod jugalah. Walaupun nak bagi secara apa dia panggil tadi istilah dia pelepasan, tapi tetap kena buat rekod jugalah. So rekod tu perlu dihantar kepada pendakwa raya bagi kes tadi dan kepada ketua polis negara dalam tempoh 7 hari selepas pelepasan itu. Kos memegang kelengkapan. Jika perlu pegang, maknanya benda tu perlu dibayar oleh seseorang. Dalam kes ini, hutang yang perlu dibayar kepada kerajaan. Ya. Orang itu, kontraktor tu lah. Kontraktor tu lah. Maknanya dia akan jadi kos yang akan diletakkan di dalam kos pembicaraan. Diletakkan di atas kos pembicaraan sebagai pemegang kelengkapan, menyimpan, perlu simpan barang ni. Sebab nak buat storage, nak buat bangunan sementara, kena hantar simpan di mana-mana, perlukan storage. So that storage juga perlu bayar bulan dan sebagainya. Maknanya mereka perlu buat penyertaan, perlu buat kos ini di bawah kos pembicaraan. Okey. Penyertaan tidak ada kos boleh dituntut. Maknanya pihak kontraktor ganti rugi dan juga kos-kos yang berkaitan tu tidak daripada penyertaan. Bahan yang disita tidak boleh dituntut oleh kontraktor kepada pihak CIDB.
dalam kes ni. Tak boleh dituntut. Maknanya dianggap sebagai satu uh, berhak mendapat kompensasi atau kompensasi atau relief, dianggap sebagai satu bahan yang sudah lupus lah. Sebagai kes nak tuntut balik dah tak boleh. Ikut pada akta ni lah. Tapi tadi dia boleh dijual, boleh dilupuskan, boleh juga dilepaskan. So ada beberapa term yang sama, term yang berlainan dipakai oleh satu bahan yang barang yang sama. Halangan. Okey. Yang ini mungkin penting juga. Seorang yang mengamang, melengahkan, mengamang ni apa dia bahasa Inggeris? Muka surat 50. Assault. Oh, itu maksud amang. Okey. Melengahkan, merintangi, menyekat pegawai di berkuasa dan buat apa kesalahan boleh juga dikenakan kesalahan dikenakan sebagai satu kesalahan di bawah akta ini. Memecahkan apa-apa seal ni tadi. Lak ni bagi seal yang telah diletakkan oleh seorang pegawai di berkuasa di mana-mana tempat tidak mematuhi mana-mana perintah sah seorang pegawai kuasa tidak enggan atau abai untuk memberikan maklumat tanpa sama-sama tidak menunjukkan apa-apa pembinaan boleh dilakukan kesalahan apa disebabkan tidak boleh RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak boleh 6 bulan atau kedua-duanya. Ni orang apa? Orang yang menghalang siasatan. Ni charge bagi menghalang pejabat awam melakukan siasatan. 135 UA sampai E itu cerita tentang yang penting tak nak memberi kerjasama lah. Senang cakap lah. Tak nak memberi kerjasama kepada kesesatan sama ada dia melengahkan, merintangi, menyekat, memecahkan, tidak mematuhi permintaan, tidak enggan untuk memberi maklumat tanpa alasan, tidak menunjukkan apa-apa bahan. Semua nak buat dia, buat bodoh atau tak mau cakap apa. Seorang macam ni kalau disabitkan kesalahan dengan mengetahui bahawa dia ada maklumat, boleh diberi apa nama ni, kesalahan di bawah atas ni, didenda tidak melebihi RM2,000, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan kerana dia menghalang penjawat awam melakukan tugas berkaitan dengan keselamatan awam. So ini agak standard lah. Mana-mana peraturan regulatory akan ada benda ni jugalah. Kuasa polis. Seorang yang berjawatan sekurang-kurangnya inspektor boleh menjalankan semua penguatkuasaan di bawah tadi. Mana inspektor polis bukan sekat ada akta polis, akta-akta yang berkaitan dengan ini, malah mereka juga ada akta boleh menjalankan kerja di bawah akta lembaga industri pemerintahan. Kesemua kuasa penguatkuasaan. Mana penguatkuasa CIDB yang mengikuti lunas apa yang tertulis kat sini, kuasa tu sama ada pada semua inspektor polis yang ada dan kat atas, inspektor dan kat atas yang ada di Malaysia ni. Mana polis boleh buat benda yang sama. Boleh buat benda yang sama. Penguatkuasaan kira besar juga pekat dia lah. Kuasa tambahan. Seorang pegawai di berkuasa adalah bagi maksud perasaan ini berkuasa untuk melakukan penawanan mengenai yang ini cerita tentang apa yang dia ada untuk mendapatkan lebih maklumat ataupun lebih apa nama ni bukti sumber untuk tujuan penyiasatan dan juga penguatkuasaan atau inilah rahsia. Obligasi bahagian 10 AM. Bahagian 10 AM. Okey, ini cerita pasal apa? Cerita tentang okey, rahsia tentang kesihatan dan sebagainya lah. Itu disebut kat sini lah. Tidak boleh menzahirkan apa-apa maklumat. Kalau tidak kena kaitan, tidak boleh dizahirkan maklumat. Kuasa untuk buat peraturan-peraturan, ini peraturan-peraturan yang kita menteri itu tadi lah. Lembaga boleh dengan keluasan menteri membuat apa-apa peraturan yang sesuai manfaat atau bagi perlu melaksanakan peraturan ini. Okey, yang ini bahagian lain. Tadi kita cerita selama 3 episod dah ni, cerita tentang akta. Kita tak pergi pun kepada peraturan-peraturan. Tak pergi langsung. Tapi peraturan ada banyak juga yang menyokong kepada akta inilah yang dikeluarkan oleh kelulusan menteri. Menetapkan syarat cara bentuk grade tata cara bagi pendaftaran akreditasi dan pemberlakuan kontraktor dan persediaan bidang bergantungan. Jadi ini urusan-urusan operational. Operational. Menetapkan cara bentuk cara pengurusan levy dan sebagainya. Ini semua boleh dibuat. Maksudnya sangat besar peraturan-peraturan yang boleh dibuat dengan kelulusan menteri. Syarat.
pungutan levy. Okey. Menetapkan bentuk dan cara penyampaian notis, fee dan charge. Standard kemahiran kecakapan persidangan binaan. Nah, ini di bawah kuasa menteri saja. Menetapkan cara. Menetapkan tanggungjawab dan kalau anggota pegawai dan perkhidmat lembaga. Tanggungjawab, maknanya dia punya job scope of work. Menetapkan cara bagi yang terima dan tercatat pinjaman. Mengenai keputusan amnya mengenai pelaksanaan fungsi, perjalanan kuasa dan penilaian kewajipan lembaga, kaedah pelaksanaan pengkompaunan kesalahan. Ini semua operational. Operational ni tidak perlu pergi balik kepada parlimen. Hanya kuasa menteri seorang di bawah regulation, peraturan. Memperoleh mendapatkan menyelenggara maklumat yang berhubungan dengan industri pembinaan. Maklumat. Menetapkan mekanisme rayuan. Hal keadaan terpakai bagi mana-mana berkenaan dari peralihan pada kuasanya. Bagaimana telah dibuat. Okey, ini untuk pre-enforce. Ataupun serving rights. Pun dah tak berapa ni laku dah sekarang. Pengawasan standard. Pengawasan salut. Cara bentuk juga dia ada berhubungan dengan pembangkuan bahan binaan. Okey. Menetapkan syarat bagi kehendak bagi pelaksanaan. Syarat dan kehendak bagi ini IBS. Peruntukan lain bagi menguatkuasakan peruntukan atau ini. Itu dia. Maknanya tak terhad kepada P sajalah. A sampai P ni tak terhad pada itu. Maknanya dengan kuasa menteri boleh buat banyak benda untuk operational issues. Operational issues supaya kita dapat melaksanakan. Okey, thank you. Terima kasih. Untuk operatekan lembaga ni dengan berkesan lah. Itu kuasa menteri yang boleh dikeluarkan melalui peraturan sahaja. Baik. Okey, pendakwaan kita akan lompat lah. Tak payah baca ke sana. Kerja bagi lembaga presiden sivil ni semua bukan kerja kita sangat. Pendakwaan bagi lembaga dan sebagainya ni semua untuk tujuan lembaga sajalah. Lepas tu di compound, ni cerita pasal aktiviti di dalam mahkamah lah. Penalti am. Okey, ni sekali lagi timbul kat sini. Bagi apa-apa kesalahan, penalti bentuk am. Yang ada pelanggaran sama ada akta ataupun peraturan. Di bawah akta ini boleh dikenakan penalti. Jika tidak ada penalti dikhususkan. Maknanya tidak ada penalti dikhususkan. Maknanya dia boleh dikenakan, dianggap kesalahan ringan lah. Didenda tidak melebihi RM5,000. Kalau dalam kes ni, tak ada peruntukan untuk penalti tersebut. Tak ada peruntukan. Dia buat salah tapi tak ada peruntukan apa pun yang ada dalam ni, maka dia boleh dikenakan sebagai di bawah penalti am. RM5,000 bagi kesalahan. Kesalahan pertubuhan pembadanan. Okey, ini kesalahan yang lebih besar oleh pertubuhan pembadanan. Kesalahan pertubuhan pembadanan firma persatuan melakukan kesalahan dibuat ini. Okay, saya tak mau baca panjang sangatlah. Okey. Ini untuk pembadanan. Kuasa untuk mengecualikan. Menteri boleh melalui perintah dan silakan warta mengecualikan teluk apa-apa cerita di mana-mana. Okay. Kalau nak mengecualikan penggunaan mana-mana atau. Yang ni saya rasa pernah berlaku apabila levy itu di levy yang suku peratus tadi itu dikurangkan lagi dalam tempoh PKP kalau tak salah saya. Itu hanya mengeluarkan warta je. Kalau ikutkan akta suku peratus tapi menteri dengan kuasa dia dengan justifikasinya dia mengurangkan levy kepada separuh daripada suku lagi. Separuh daripada suku. Maknanya 0.7 suku ni apa? 0.75 kan? Potong separuh lagi. Itu pernah berlaku. Peruntukan peralihan dan kendalian. Okey, ini kita lompat dan pergi ke jadual. Nak biar aku lah. Bila pergi ke jadual, pelantikan pembatalan peletakan jawatan ini sebagai orang-orang lembaga, pengosongan jawatan bagi orang-orang lembaga, sesaraan ataupun allowance kepada ahli lembaga tadi, mesyuarat 2 bulan sekali. Korum lembaga 7 orang. Tertutup peruntukan lembaga menentukan tata caranya sendiri. Mengundang orang ini cerita tentang perbadanan punya ataupun lembaga mesyuarat lembaga, board meeting, penzahiran kepentingan. Jika berlaku konflik of interest, beritahu ada kepentingan tertentu dan dia kena buat proses-proses penzahiran kepentingan. Minit yang dicatatkan, kesanan perbuatan proceeding, jadual kedua berkenaan dengan peruntukan dipakai oleh perbadanan dan itu bukan lembaga. Kuasa lembaga untuk membuat peraturan berkenaan dengan perbadanan
batasan kuasa menemukan perbadanan. Okey, ni pun nak kena gerak ke depan lah. Penggulungan sebagainya lah. Okey. Ni cerita pasal apa tadi? Perbadanan. Okey. Kalau lembaga menjalankan fungsi-fungsi operasional yang memerlukan dia membentuk ataupun menubuhkan satu perbadanan. Contohnya, anak-anak syarikat. Anak-anak syarikat di bawah CIDB ini, ini dia pakaian ya, jadual kedua ni lah. So cerita dia semua ada dalam ni lah ya. Anak-anak syarikat semua cerita, termasuklah ada tadi saya nampak penggulungan dibubarkan. Ada syarikat dibubarkan kerana mungkin sudah tidak relevan ataupun diganti dengan syarikat yang lain. Ini kuasa perbadanan untuk membuka syarikat atau membuka sebuah perbadanan lain. Merterai perbadanan, okey. Yang ketiga, yang ni pekerja binaan mahir Seksyen 2, Seksyen 3, 13A kurungan 2, jadual ketiga. Tapi yang ni kita dah semak dekat warta ada daripada sini akta 1954 dulu ada sampai 59. Dalam akta sekarang dalam warta cuma ada 25 saja. So warta terbaru hanya ada 25 saja. 25 sudah banyak yang dah di-merge, banyak yang juga yang telah dilupuskan. Itu jadual ketiga. Jadual keempat berkenaan dengan bahan binaan. Bahan binaan tidak dinyatakan jenama, dinyatakan spesifikasi saja. Yang ni saya tak sure ada warta ke tidak. Hampa boleh semak sendirilah. Untuk memperbaiki, ya saya rasa ada lah ni. 2001, 2002, sekarang dah 2023, 2024, dah 22 tahun. Kemungkinan besar kemungkinan kemungkinan besar dah ada jadual keempat yang dikeluarkan di bawah warta. Yang dikeluarkan di bawah warta untuk mengupdate sebahagian daripada standard-standard yang dah lama ni. Okey. So barang yang ada dalam warta, sinki, mangkuk tandas, baedat, tangki pam, jubin seramik, peranca bingkai, keludi dan seterusnya sampailah habis warta. Barang-barang dalam warta ada lebih kurang 18, sorry, 17 barang yang diaktakan dalam jadual keempat. Tapi saya minta semak warta jika ada penambahan ataupun pengurangan serta update kepada MS yang ada kat sini lah. Kemudian ada khas untuk IBS. Ada khas bahan binaan yang digariskan di bawah IBS barang ke-18. Kemudian pergi kepada undang-undang senar atau lembaga pembangunan industri, senar pindaan 2015, pindaan yang terbaru yang kita baca hari ini, tetapi tak baru jugalah. Tak baru jugalah. Nak kena update banyak jugalah. Jadi saya rasa dalam tempoh ini 15 sampai 20, 24 sekarang lebih kurang sudah hampir 10 tahun, 9 tahun. Perlu juga update atau dalam tempoh 7 ke 8 tahun. Standard lah. Okey. Pindaan. Ini pindaan. Okey, baik. Saya rasa selesai. Untuk 3 talk berjumlah lebih kurang 4 jam yang menceritakan bedah buku tentang Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Akta 520 1994 yang kita baca pada 3 kelas ini yang di-establishkan pada Disember 2015. Jadi tempoh yang ada lebih kurang 3 talk ni, part 1, part 2, part 3, saya harap dapat memberikan sedikit gambaran kepada semua lah, sama ada menonton melalui kelas ni ataupun yang akan menonton melalui YouTube selepas pada kita upload dalam YouTube nanti. Jadi saya harap dapat memberi sedikit penerangan khas yang asas tentang apa isi dalam Akta 520. Sebab tu tajuk dia pun apa ada pada Akta 520. Just untuk memberi maklum kepada semua yang berkaitan dengan industri pembinaan untuk melihat Akta ni secara word by word. Itu pun saya tak baca lah detail sebab ada yang berkenaan kita, ada yang tak berkenaan dengan kita sangat. Dia kerja-kerja lembaga kita tak boleh ambil tahu sangat lah. Tapi kita tahu fungsi sudah cukup bagus. Kalau kerja dia berkaitan dengan operasional, kita tak perlu ambil tahu sebagai orang yang bukan dalam lembaga. Kita bukan staff, kita juga bukan ahli lembaga. Kita cuma pemain-pemain industri pembinaan ataupun pelajar-pelajar industri pembinaan untuk melihat apa yang ada dalam Akta pembinaan ni. Sebab agak pelik bagi mereka yang berada dalam industri pembinaan tidak pernah langsung baca Akta ni. Dia ada satu kekurangan yang besar kepada
pengetahuan kita lah. Pengetahuan kita bergantung kepada sebagaimana mana kita dapat expose tentang apa yang kita tahu tentang uh, keperluan sekeliling kita dalam aspek kerja kita. Baik, saya buka lah